Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita baca sekali lagi dari surah An-Nisa, mula dari ayat 1 sampai ayat 6 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik, pencipta, penguasa, pentadbir sekalian alam. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang benar-benar wujud, dan dialah Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disujud. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menyambung siri bacaan kita dari surah An-Nisa
Ayat yang kita nak baca hari ni ialah ayat yang keempat, iaitulah wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'ah. Fakuluhu hani'an mari'ah. Wa atun nisa, berikanlah kepada perempuan-perempuan itu, wanita-wanita itu, saduqatihinna nihlah, pemberian mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Nihlah ni itulah faridah. Dari Aisyah radhiyallahu anha kata faridah itulah mas kahwin. Maka hukum mas kahwin dalam pernikahan adalah wajib, wajib. Bahkan termasuk dari salah satu daripada rukun dalam mas kahwin adalah maharnya, mas kahwin ataupun kita sebut sebagai mahar. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'ah. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberi kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya, maka makanlah ia, yakni gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat yang lagi baik kesudahannya. Apa maksud ayat ni? Ayat ni pertama menunjukkan hukum mas kahwin tu wajib. Hukum mas kahwin tu wajib. Wajib ni banyak mana yang wajib? Wajib ni banyak mana? Wajib ni tidak ada satu had yang ditetapkan oleh syarak. Apa saja perkara yang boleh menjadi nilai maka disebut sebagai mas kahwin. Boleh jadi sebentuk cincin daripada besi, sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada lupa dah nama sahabat, Jabir ke siapa, Nabi kata iltamis walau khataman min hadid, carilah walaupun sebentuk cincin dari besi, boleh dijadikan sebagai mas kahwin. Boleh seperangkat alat solat dia panggil, boleh beberapa ketul daripada emas, boleh dengan mushaf Al-Quran, bahkan boleh dengan ayat-ayat Quran yang diajarkan kepada si isteri, beberapa surah yang diajarkan kepada si isteri. Yang penting dia daripada perkara yang halal lagi baik. Ada limit minima? Tak ada. Ada pula limit maksima. Hak tadi kita sebut hak kecil-kecil, hak ni dia nak emas 1 kilo. Emas kahwin 1 kilo tu. Atau dia nak, kebetulan dia kahwin tahun 2024, jadi 24,000 dia punya tu. Ataupun 240,000, 24 tu, 2024 jam. Kadang-kadang orang ni letak mas kahwin tu, dia punya tema tu macam-macam. Tapi apakah panduan syarak dalam bab ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsarun nisa'i barakatan aisaruhunna mauna, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling banyak keberkatannya adalah paling mudah perkahwinannya. Makna yang mudah tu tak kisah, yang penting kita nak mudahkan urusan dia. Ni dak kadang-kadang si lelaki ni kena berhutang-hutang sampai, termasuk buat pinjamannya untuk mas kahwin, untuk kenduri, untuk last kali
kerja dia nak bayar beban hutang ni sampai terpaksa puluh tahun. Anak 2 orang tak habis lagi bayar hutang pasal nak kahwin hari tu. Jadi itu membebankan. Asal dalam perkahwinan adalah diberi kemudahan. Nak halal kan? Jangan pula yang halal tu jadi payah, yang haram tu jadi mudah. Orang panggil yang haram free je dia bagi. Tak nak kahwin, dia minta pula macam-macam. Itu maknanya telah memayahkan urusan perkahwinan. Okay? Jadi perkahwinan ni satu benda yang suci. Kita bukan nak kahwin, nak bayar, nak beli dah. Kita nak hidup bersama, tapi syaratnya Allah Ta'ala letak kena bayar mas kahwin. Lepas daripada tu, bukan bayar sekali tu je, dia ada pula nafkah tiap-tiap bulan. Lepas pada tu kena sedia, makan minum dan sebagainya. Itu lebih mahal nilainya daripada seorang yang mendatangi seorang wanita tanpa secara tidak halal. Orang tidak halal dia bayar sekali tu, lepas tu dia tinggal. Hak ni tak, dia datang dengan tujuan yang baik, dengan cara yang halal. Jadi jangan dipersulitkan. Sebab tu kalau Tok Guru Aziz daripada dulu lagi rahimahullah, arwah dulu, memang dia kempen untuk memudahkan perkahwinan. Anak dia kata kalau orang nak kahwin dia bagi murah-murah aja. Bukan harga anak tu murah tak. Tentu saja orang nak beli tu bukan sebarang orang. Orang nak masuk pun, orang nak minang bukan sebarang orang. Walaupun kita kata kita nak bayar mas kahwin tu murah, tapi bukan semua orang boleh bayar. Orang yang kita pilih, orang yang kita setuju, orang yang tengok perwatakan dia, orang yang soleh, orang yang bertanggungjawab, orang ni baru dia layak untuk datang jadi menantu kita dengan mas kahwin yang murah. Kalau kita kata letak mahal, siapa saja boleh datang asal ada duit pun kita tak nak. Tapi begitulah kadang-kadang masyarakat ni, mari orang soleh, hafal Quran lagi, jaga solat 5 waktu, pandai lagi, tanggungjawab, mari tengok naik motor, ataupun naik kereta Azia, mari. Dia pun tengok anak tu aku mari kereta Azia je, dia kata. Mari seorang lagi minang, solat 5 waktu pun tak tanya, asal datang ke dia tengok naik kereta, kereta BMW, kereta Mercedes, kereta Porsche, mari semayang tak reti, baca Quran tak reti. Kadang-kadang tanya syahadah dengan selawat pun tukar. Hak ni terima, pasal hak ni boleh bagi mas kahwin 100,000. Tu nama jual lah tu. Tu yang nama jual anaknya. Hak ni kita nak cari pasangan hidup yang salih dan salihah. Walaupun murah, bukan semua orang boleh bayar. Hanya orang-orang yang terpilih saja. Jadi isunya bukan jual, isunya memudahkan perkahwinan. Tapi ada tak hak limit? Tak ada. Zaman Sayyidina Umar, pernah Sayyidina Umar usaha ataupun cuba untuk meletakkan had limit. Maka bangun seorang wanita, dia baca satu ayat Quran yang nanti kita akan jumpa ayat ni, wa in aradtum istibdala zawjin wa ataitum ihdahunna qintara. Kalau kamu nak kahwin dengan isteri lain, nak cerai isteri dulu, dan kamu telah bagi kepada dia qintar. Qintar ni harta yang bertimbun-timbun. Fala ta'khudhu minhu syai'a, maka janganlah kamu ambil kembali apa yang kamu dah bagi. Dalam ayat tu menunjukkan bolehnya memberi mas kahwin yang harta bertimbun-timbun. Jadi bila wanita tu baca ayat ni, Sayyidina Umar tak jadi. Menunjukkan bahawa kalau orang tu memang mampu, mudah bagi dia untuk bayar mahal-mahal, maka tidak menjadi satu kesalahan. Tapi janganlah sampai membebankan. Di zaman kita ni lagilah, siapa dia dah baru ni tunjuk, di saat yang haram itu boleh didapati dengan harga yang murah, janganlah pula yang halal itu diperpayahkan dengan harga yang mahal. Orang ambil secara halal tu alhamdulillah, cuma tengok mana yang kemudahan.
setengah tu dia dengan Al-Quran. Cuma ada satu kes baru ni, boleh kata mas kahwin dengan satu pusingan aurat Muhammadiyah. Yang baru ni kan timbul isu kan, iaitulah orang GISB, dia amal aurat Muhammadiyah, maka mas kahwin dia dengan pasangan dia ialah satu pusingan aurat Muhammadiyah. Boleh ke tak boleh? Itu perlu kepada fatwa. Zahirnya benda tu sesat. Macam mana kita boleh akad mas kahwin dengan satu benda yang diharamkan, yang dihukum sebagai sesat? Dari sudut hukum tak boleh lah. Tapi perkahwinan yang dah berlaku, itu kena rujuk pada majlis fatwa lah. Jabatan agama kena ambil keputusan. Sebab memang realiti dalam video kita nampak mereka akad dengan mas kahwinnya satu pusingan aurat Muhammadiyah. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya orang tak keluar daripada jemaah. Sebab kalau dia keluar daripada jemaah dan dia tak amalkan aurat Muhammadiyah, maka dikira isteri mereka tu berpisah. Dia jadi macam tu. Sebab tu dia akad kahwin dengan tu. So mas kahwin ni kena yang halal, yang mudah. Ada limit? Tak ada. Ada paling minimal? Tak ada. Yang paling ulama sebut juga ialah mahar mithil. Mahar mithil ni ialah mahar yang menjadi budaya tempatan, lebih kurang. Contohnya kalau kita kata dalam average berapa? Pak kita berapa lah ni? Lama dah kita ni tu kan? Nah, hak baru boleh natu mana? Berapa lah ni? Takut nak jawab dia kata. 10, 5, 5 saya dulu 5 je, akad 5 je. Orang kata tak boleh, dia grad universiti kena harga mahal. Dia tak tu pula. Dia kata 5 je. Akad mas kahwin kadang-kadang dalam ada setengah tu kalau di Kelantan dia akadnya sikit je. Sebab apa? Sebab mas kahwin yang diakadkan dalam akad nikah, dia menjadi hak milik isteri. Bahkan bukan milik ibu bapa pun. Dia menjadi hak milik isteri. Jadi orang yang nak gunakan harta dia tu untuk kenduri, dia pun akadlah sikit, akad dalam 500 atau 200,500. Lepas tu hak lebih tu dikira pemberian, hadiah, hantaran lah, dia panggil macam-macam lah. Jadi harta hantaran tu bolehlah diguna untuk nak itu kenduri dan sebagainya. Jadi itu satu. Setengah orang tak apa, hak tu lain, hak ni dia bagi, kita pulang. Tapi mas kahwin yang diberikan, dia menjadi hak milik isteri. Ini satu. Yang kedua, ayat ni juga fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan. Kalau tiba-tiba isteri ni dengan suka hatinya memberikan mas kahwin tu kepada sang suami. Dia dah bagi dah mas kahwin, akhirnya ni saya kahwinkan dia dengan mas kahwin katalah RM10,000. Katalah let's say RM10,000 atau RM5,000. Lepas dapat mas kahwin, si isteri ni tengok, Allah, suami tu nak kena beli puyuk lah, nak kena beli apa, almari dan sebagainya. Dia pun tak apalah, RM5,000 dia buat beli barang kemas nak simpan, RM5,000 lagi dia kata abang ambillah beli barang-barang dapur untuk kita hidup sama-sama. Maka apa hukum pemberian tersebut? Halal untuk dia guna, boleh. Kalau dia nak bagi semua sekali pun tak ada masalah. Bahkan ada sebahagian wanita ni kerana dia nak kahwin, dia ada harta, sang suami tu payah pula. Jadi dia kata dulu lagi sebelum daripada perkahwinan, dia bagi duit dia, ni duit saya ni saya bagi ke awak sebagai hadiah, gunalah untuk mas kahwin ni. Dia nak bantu juga sang suami nak menghalalkan hubungan tersebut, maka dia bantu dari sudut mas kahwin pun dia bantu lagi. Apa hukum dia? Boleh.
perkara tersebut dibenarkan dalam syariat. Kerana Islam menggalakkan perkahwinan. Kita dah sebut dah, Islam menggalakkan perkahwinan. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu di kalangan kamu untuk mendatangi wanita, ada kemampuan harta benda, falyatazawwaj, maka hendaklah dia berkahwin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tazawwajul waludal wadud, perkahwinilah wanita penyayang dan banyak anak, yakni subur, wanita yang keluarga dia ni banyak anak. Fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah, sesungguhnya aku bangga dengan ramainya umatku di hari kiamat. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sebaik-baik lelaki di kalangan kamu adalah yang paling ramai isterinya. Ini galakkan untuk berkahwin. Sebab tu dipermudahkan, syariat memudahkan urusan perkahwinan agar lelaki-lelaki dan wanita-wanita dapat berkahwin dan menyelamatkan generasi. Zaman kita lah ni fitnah besar. Orang jadi payah nak kahwin, sedangkan orang yang sangat bermudah-mudah dari urusan zina. Punyalah hari nak kahwin tu terketar-ketar ni, nak akad nikah ni, dari sebab dah semua aspek, bukan kata aspek, semua aspek. Tai nak akad nikah ni berpeluh terketar-ketar ni. Tai nak akad nikah, walhal dia dah gendong perempuan tu sebelum mereka kahwin 2 tahun dah dok bergendong sekali. Tak? Gendong pergi sana, pergi sini, pergi jalan sana, pergi tengok wayang dia ni. Tak nak kahwin terketar-ketar. Waktu hak halal mengetar, waktu masuk panggung wayang tu tak ada berketar lutut nak masuk. Mudahnya urusan haram tu berlaku. Hak tu hak sekadar hak pergi gendong je. Kalau hak lepas daripada tu lagi sampai perikat-perikat yang diharamkan, Allahul musta'an. Mak ayah pun lagu tu juga. Dia boleh terima. Tanya mak ayah pun peluh juga. Ayah ni peluh nak akad nikah ni. Sedang selama ni orang boleh ambil anak perempuan dia depan rumah. Mak nak gini, nak keluar dengan ni fulan bin fulan ni. Nak gimana? Nak tubik makan sekejap. Tak peluh pula dia. Pergilah, jangan balik lewat sangat. Jawapan dia. Kira soleh dah tu nasihat tu. Tak perlu pula dia nak lepaskan anak dara dia pergi jalan dengan orang lelaki bukan mahram. Ini fitnah. Zaman kita ni zaman fitnah. Bahkan lebih fitnah daripada tersebut, dia boleh berhubungan, bermesej, bercakap, akad telefon dia dengan si fulan, walaupun duduk rumah masing-masing, tapi mereka berbual, cakap sampai ke tengah malam. Ini semua fitnah akhir zaman, yang mana sepatutnya dipermudahkan urusan perkahwinan. Saya ingat tok nenek kita dulu, mereka ni orang yang cerdik dari sudut ni. Umur 17, 16, dia tengok dah anak dara dia ni payah ni, bagi kahwin cepat-cepat. Lah ni oleh kerana kita ni makin pandai, makin belajar universiti. Jadi dulu orang letak limit sekolah menengah ya. Habis sekolah menengah boleh kahwin. Lah ni dah habis kena belajar, majoritinya kena habis universiti. Jadi tunggu universiti baru kahwin. Setengah tu pula tunggu dapat kerja, habis dapat kerja baru nak kahwin. Umur berapa kahwin? 28. Dulu umur 22, 23, zaman-zaman belajar dah kahwin. Kemudian habis belajar umur 24 kahwin. Kemudian Allah ni habis kerja pula kahwin. Ada 29, ada 30 baru nak kahwin. Dia telah menghabiskan separuh daripada usia dia yang terbaik untuk dia melahirkan pada waktu dia dia sia-siakan. Kalau dia tak ada jodoh tu nak macam mana? Tapi ada setengah tu
Dia tahan, dia punya tahan, mak ayah pun tak bagi, tak stabil lah, tak tulah, tak ni lah. Kita kata itu semua adalah halangan-halangan yang sebenarnya tidaklah menjadi halangan yang wajib. Sedang dia dalam keadaan tersebut sudah pun buat benda yang haram. Dia dah bergawe, dah orang tak panggil gawe, dah bercinta ke sana ke sini daripada zaman dia umur belasan, dibiarkan sampailah tak kahwin, tak tahu bila nak kahwin. Ini fitnah. Sebab tu pesanan kita kepada seluruh masyarakat, permudahkanlah urusan perkahwinan. Mudahkanlah urusan perkahwinan. Jangan diperpayahkan. Kerana kita hidup di zaman fitnah yang zina itu terlalu mudah. Kalau tidak ada jalan keluar dalam masalah ini, maka akan berlakulah kerosakan yang besar dalam masyarakat. Berlaku kerosakan. Sehingga bukan sekadar zina, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, kerana fitrah mereka itu disekat. Lalu akhirnya mereka keluar daripada fitrah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar kepada masalah sosial yang berlaku di kalangan masyarakat, terutamanya remaja-remaja di zaman kini, yang mana fitnah itu besar. Dengan telefon yang ada, dengan gadget yang ada, berhubungan, dia tengok benda-benda yang mungkin zaman kita dulu sangat-sangat susah nak tengok. Zaman dia ni dah tak tengok pun orang suruh tengok, tak tengok pun dipaksa untuk tengok. Buka benda lain, keluar benda lain. Jadi akhirnya jiwa mereka menjadi tidak tenteram dan sangat-sangat perlu kepada sesuatu yang dibenarkan oleh syarak. Allahul musta'an. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian ayat yang seterusnya, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama, dan janganlah kamu memberikan atau serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta mereka yang ada di dalam jagaan kamu, harta yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembinaan kehidupan kamu, dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan hartanya yang kamu niagakan, dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Baik. Ayat ni pula memberi hukum kepada kita bagi orang yang tidak memiliki akal atau bodoh, bahasa sini. As-sufaha ni bodoh. Sufaha ni bodoh. Kenapa Allah guna istilah bodoh ni? Maknanya orang yang kurang akal dia. Bagi orang yang kurang akal, mereka tidak layak untuk pegang harta. Maka Allah Ta'ala kata, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum. Jangan kamu beri kepada orang yang kurang akal ini, bodoh ni, harta kamu yang Allah jadikan sebagai asas kepada pembangun kehidupan. Qiyaman, ja'alallahu lakum qiyama, asas kehidupan. Daripada ayat ini menunjukkan orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan menguruskan harta, harta dia wajib atau mesti dijaga oleh penjaga. Siapa mereka ni? Boleh jadi pertama budak kecil yang belum baligh, anak yatim mati, anak yatim kematian ayah, dia terima harta pusaka, masa tu umur dia 3 tahun, maka harta dia tidak diserahkan kepada dia. Penjaga dia kena jaga harta ni sampai bila? Sampailah dia besar dan dia boleh menguruskan hartanya.
Satu. Yang kedua, siapa dia? Boleh jadi juga orang gila. Orang gila pun tak boleh juga pegang harta. Tiba-tiba dia memang kurang akal tapi dewasa. Mak dia mati, tinggal harta pusaka. Harta orang gila juga tidak mesti dijaga oleh orang lain bagi pihak dia. Ni tak, kalau suruh kat dia, dia buat benda lain. Dia tak tahu apa pun duit dia tu. Maka orang gila juga ditahan hartanya. Kemudian yang seterusnya, orang yang boros ataupun orang yang kurang akal ataupun kurang agama. Kalau tiba-tiba kalau bagi kat dia, dia pergi buat benda haram, maka orang ni pun ditahan harta dia. Kalau dia ni, perikat dia ni boros sehingga buat benda-benda yang haram, disebut dalam ni wataratan lisu'it tasarruf linaqsil aqli awiddin, wataratan yakunu lil falas. Kadang-kadang dipegang bagi orang yang muflis. Kalau kita memang orang muflis, ditahan harta dia. Kalau tidak, sekali dengan harta-harta tu pun jadi muflis, maka ditahan untuk tidak diberikan kepada dia. Ada orang yang jaga, kemudian orang ni akan menguruskan harta bagi pihak dia. Orang ni akan menguruskan harta bagi pihak dia. Wa taratan wa huwa ma idza ahatat duyun bi rajulin wa daqa maluhu an wafaiha fa idza sa'ala al-ghurama al-hakim al-hijr alayhi hujir alayhi. Orang yang ditahan harta, orang muflis, kalau pemilik hutang tu minta ditahan pun sama, mesti ditahan. Ini adalah orang-orang yang ditahan harta mereka dari sudut hukum. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Qala hum bunuk wan nisa, banuka wan nisa. Kadzalika qala Ibnu Mas'ud wal Hakim Ibnu Uyainah wal Hasan wad Dhahak humun nisa was sibyan. Termasuk juga disebut di sini ialah wanita-wanita yang masih lagi muda, kemudian berkahwin, tak reti urus harta, juga termasuk dalam ayat ini. Mana penjaga tu pegang dulu harta dia, takut-takut disalah guna. Punya luas ni bab menahan harta dari orang yang tidak mampu menguruskan harta. Warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ibn Abbas yaqul la tu'ammid ila malika wa ma khawalaka Allah wa ja'alahu laka ma'ishah fatu'tihi imra'ataka aw banika thumma tanzur ila ma fi aydihim lakin amsik malaka wa aslihu wa kun anta alladhi tunfiqu alaihim min kiswatihim wa ma'unatihim wa rizqihim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ayat ni menunjukkan jangan ambil harta tu untuk sara diri kamu dan keluarga kamu. Sebaliknya bagilah harta dari harta milikmu. Ini menunjukkan penjaga keluarga mesti menguruskan keluarga mereka. Yakni wa qulu lahum qawlan ma'rufa fil birri was silah. Wa hadhihi al-ayatul karimah intazamatil ihsan ila al-ailah wa man taht
al-hijra bil fi'li min al-infaq fil kasawi wal arzab wal kalam at-tayyib wa tahsinul akhlaq. Dalam ayat ini, satu ayat ni ya, terangkum berbuat baik kepada keluarga. Daripada pertama, tahan bagi mereka yang tak mampu menguruskan harta, satu. Kemudian memberikan infak atau mencari rezeki untuk keluarga. Kemudian memberi pakaian kepada keluarga. Kemudian berkata baik kepada keluarga dan berakhlak dengan akhlak yang baik kepada mereka. Qaulan ma'rufa. Ada 5 aspek kekeluargaan dalam ayat ni. Pertama, jangan boros. Yang kedua, cari rezeki, infak, bagi nafkah, makan. Kemudian bagi pakaian. Kemudian bercakap dengan ucapan yang baik. Kemudian berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ayat ni saja ada 5. Okey, 5 kerukunan dalam keluarga. Al-amru bil infaq 'alal mahjurin bil ma'ruf. Jaga. Dahlah dia tu tak boleh apa tu? Terputus dah daripada keluarga dia. Kita pula jaga dia, kemudian kita bayar pula duit kita kat dia. Maka duit yang beri mesti dijaga dengan baik. Kalau dia tak pandai urus, kita jaga harta dia. Jangan guna duit dia untuk bagi rezeki, melainkan kita bagi rezeki daripada apa yang kita usahakan. Bagi makan, bagi pakai, bercakap dengan cakapan yang baik, kemudian bergaullah dengan akhlak yang baik. Sebab tu Ad-Dhahhak menyatakan ayat menahan harta ni, selain daripada kita sebut tadi 5 kategori, tapi yang terkhusus untuk para wanita dan juga kanak-kanak. Untuk para wanita dan juga kanak-kanak. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kadang-kadang dia sayang nak bagi. Dah kahwin mas kahwin tu, beli barang kemah tiap siap. Simpan. Ni lah duit mas kahwin dulu ni. Adalah dia simpan. Sampai dia tua pun ada lagi. Ni dulu ni mas kahwin ni. Zaman kita ada dinar ni dulu, semata kahwin pakai dinar, bagi emas ni dia tahan. Lah ni masih lagi tak? Kan dah pakai duit balik dah. Duit balik, tahan duit jatuh rugi lah. Tahan duit mahal okey. Ala kullin tak kisahlah, apa pun yang penting mudahkan urusan. Yang kita nak cari adalah keberkatan. Sebab tu kalau orang tanya apa benda yang paling diperlukan dalam sebuah keluarga, dapat dia keberkatan. Sebab tu dapat anak kan bermula dari doa. Bila kita kahwin, doa apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kita doakan keberkatan. Dapat anak pula, barakallahu laka fil mauhubillah. Semoga Allah berkati anak yang direzekikan kepada kamu. Berkat. Sebab tu Nabi SAW sebut aktsarun nisa'i barakatan, wanita yang paling berkat. Berarti dalam sebuah perkahwinan, lafaz syariat menunjukkan keberkatan tu adalah yang diharapkan. Apa maksud keberkatan? Benda yang sikit jadi banyak, atau yang sedikit jadi cukup.
Ada orang biasa je hidup dia, tapi kerana keberkatan yang Allah bagi, makan cukup, pakai cukup, pak tinggal ada, hidup bahagia. Walaupun harta yang dia bawa tu tidaklah banyak, memadai sahaja sikit. Ada orang harta dia juta-juta, bagi rumah besar, kereta mewah, ada pula pembantu 2-3 orang, makan apa saja, beli apa saja, melancung sana, melancung sini. Tapi hidup dia tak ada keberkatan, tidak bahagia, tidak diisi dengan amal ibadah. Tak ada kata wa jama'a bainakuma fi khair, semoga dihimpunkan dalam kebaikan, tu tak ada. Sebab tu yang kita paling harapkan dalam sebuah perkahwinan ni, pesanlah kepada anak-anak kita yang nak kahwin, yang belum kahwin, yang nak kahwin lagi dan sebagainya. Terpulanglah, carilah dalam dalam perkahwinan, carilah keberkatan. Sikit tak apa, kalau berkat, Allah Ta'ala akan gandakan. Nabi SAW sekitar kisah pagi ni, sampai berkat ni, doa Nabi kepada kurma seorang sahabat ni, ayah dia ada berhutang, dia tanggung hutang ayah dia. Kemudian bila dia tengok hasil kebun dia ni, dia tengok macam tak cukup nak bayar hutang. Bila kutip-kutip hasil, sebelum dia bayar hutang, dia panggil Nabi SAW. Dia katalah urusan dia nak bayar hutang dan sebagainya. Nabi doakan keberkatan pada kurma dia. Dia bayar hutang ayah dia, orang ni mari ambil cukup berapa banyak, ambil bagi. Sampai tiba-tiba habis hutang ayah dia bayar, kurma dia masih ada lagi. Sehingga bila dia kata, ya Rasulullah, pelik ni, aku rasa tadi tak cukup nak bayar hutang, tiba-tiba hutang habis bayar masih lagi ada. Jawab Rasulullah, mugi bagi tahu Abu Bakar dan Umar. Bila dia bagi tahu kepada Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar Umar kata, memang kami rasa dah bila Nabi doakan kurma kamu, Allah Subhanahu Wa Taala akan berkati dia. Hak sikit jadi banyak. Ini keberkatan, isu keberkatan yang kita tak nampak, bukan dengan nombor dah. Kadang-kadang nombor ni biasa je, figure tu. Tapi kehidupan, ada orang mungkin dia panggil dia B40 lah, kita kata istilah lo ni kan, B40, tapi kehidupan dia alhamdulillah. Ada orang M40, kehidupan dia alhamdulillah. Ada orang T20 tu, T20 dah ni, tapi kehidupan dia nak apa lagi? Nak kata duit banyak, perniagaan okey, masyhur lagi, isteri pula orang panggil rupawan, jelitawan, insta famous, artis, cukup habis. Tapi kehidupan dia tak bahagia. Kita nak kehidupan yang diberkati oleh Allah. Sebab tu carilah rezeki yang halal, 5 rukun yang disebut tadi. Kemudian isilah rumah tangga dengan amal ibadah kepada Allah. Waktu modal yang paling utama adalah kesalihan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian apakah harta? Bila harta tu ditahan, sampailah pemiliknya mampu berfikir dengan baik dan mampu menguruskan dengan baik. Sepanjang kita jaga dia, boleh tak kita guna harta yang dijaga tu untuk menjaga si anak yatim tersebut? Jawapan dia dalam ayat yang ke-6, insya-Allah kita sambung besok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.